Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syarum dan berikut tajuk utama malam ini. Malaysia tolak provokasi agama. Juga tabung haji bincang terus dengan pengendali hotel Saudi. Malaysia tidak akan bertolak ansur dengan sebarang bentuk perlakuan mencetuskan provokasi terhadap agama. Ia termasuklah perbuatan membakar mana-mana teks keagamaan atau kitab suci. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tindakan itu bukan sahaja menggambarkan kemerosotan nilai kemanusiaan dan peradaban, malah tidak menghormati hak individu untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing. Tegas beliau, perbuatan itu juga tidak boleh dilihat sebagai satu bentuk kebebasan untuk melakukan apa-apa sahaja tanpa batasan. We in Malaysia will not tolerate not only the burning of the Quran, the burning of the Bible or the Hindu text, because we value humanity. We respect the right of every person in advancing their own faith and values. And we cannot say this unfreedom. Beliau turut meminta Menteri Luar Datuk Seri Zambry Abdul Kadir untuk memanggil Duta Sweden dan menyampaikan perasaan jijik Malaysia terhadap perbuatan membakar Al-Quran di negara mereka. Beliau berucap sempena Majlis Pelancaran Buku Himpunan Asia Knowledge, Tradition and Civilization Asia in Honour of Profesor Osman Bakar di Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa ISTAC IIUM di Ibu Negara. Ahad lalu, pemimpin parti politik sayap kanan Denmark Hardline, Rasmus Paludan, bertindak membakar Al-Quran dengan pemetik api ketika menyertai bantahan di hadapan kedutaan Turki di Stockholm. Perbuatan yang melampaui Islamofobia itu dilakukan Paludan dan kira-kira 100 penyokongnya selepas Turki dilaporkan membantah keanggotaan Sweden dalam Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Sementara itu, mengulas mengenai cadangan agar kurikulum peradaban Islam dalam pengajian tinggi dikaji semula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu penting diberi perhatian bagi memberi kefahaman mendalam tentang Islam secara keseluruhan sekaligus mengelak salah tafsir banyak pihak tanpa merujuk kepada sumber Al-Quran, hadis serta pandangan ulama. Kepada Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin bahawa cadangan daripada sarjana utama termasuk Profesor Osman Bakar iaitu kurikulum atau mata pelajaran peradaban Islam itu harus dilihat dan dikaji semula supaya betul-betul memberi kefahaman yang lebih mendalam dengan mesej Islam, tentunya tentang soal nilai, soal akhlak, soal kemanusiaan, soal universal. Jadi ini dirasakan perlu diberi perhatian. Tambahnya, silibus itu juga dilihat mampu mengubah kefahaman dangkal dan tidak mudah keliru dengan sebarang kenyataan yang bercanggah dengan agama daripada pelbagai pihak termasuk daripada ahli politik. Selepas Sweden, Belanda pula bertindak biadab. Seorang pelampau mengoyak senaskah Al-Quran sebelum memijaknya dalam satu kejadian berhampiran Parlimen Belanda di The Hague. Perbuatan itu dilakukan oleh Edwin Wagenveld, pemimpin kumpulan pelampau pegida Belanda Ahad lepas. Provokasi di Belanda itu menyusul selepas tindakan membakar senaskah Al-Quran di luar kedutaan Turki di Stockholm. Kerajaan Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya tindakan itu. Malah Jabatan Tertinggi bagi Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi turut mengecam tindakan yang dilakukan oleh pelampau di negara itu. Jabatan Perdana Menteri dan Tabung Haji TH akan berbincang secara terus dengan pengendali hotel di Arab Saudi dalam masa terdekat bagi mengatasi isu kenaikan kos menunaikan haji tahun ini. Pada masa sama, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC di Saran berunding terus dengan pengendali hotel di Makkah dan Madinah untuk mencari penyelesaian terhadap isu peningkatan mendadak kos menunaikan umrah
yang membelenggu jemaah Malaysia ketika ini. Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, rundingan secara terus perlu dilakukan dengan pihak industri kerana kenaikan kos mengerjakan haji dan umrah ketika ini berada di luar kawalan Kerajaan Arab Saudi. Sehubungan itu, pihaknya dan TH akan mengambil inisiatif itu secepat mungkin untuk berbincang mengenai kos haji. Manakala Motek turut disaran berbuat demikian kerana hal ehwal umrah adalah di bawah bidang kuasa kementerian berkenaan. Sebelum ini, kos menunaikan haji secara muasasah tahun ini dijangka meningkat kepada lebih RM31,000, peningkatan kira-kira RM2,368 berbanding RM28,632 kos sebenar setiap jemaah pada musim lalu. Tabung Haji TH mengingatkan orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan mesej palsu berhubung syarat kelaikan jemaah haji tahun ini yang tular di media sosial. Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata pihaknya hanya akan mengumumkan kriteria dan syarat kesihatan jemaah haji antarabangsa bagi musim Haji 1444 Hijrah 2023 Masihi selepas Kerajaan Arab Saudi membuat ketetapan. Katanya pengumuman itu akan dimaklumkan menerusi platform komunikasi rasmi TH sahaja. Dalam kenyataannya, Datuk Seri Syed Saleh menasihati orang ramai supaya tidak mudah percaya dengan mesej tidak sahih yang tular di media sosial baru-baru ini tentang kriteria dan syarat kelaikan kesihatan bagi bakal haji. Bagaimanapun katanya, kriteria dan syarat itu akan mengambil kira keselamatan jemaah haji negara dan keadaan di Arab Saudi. Ia juga akan mengambil kira nasihat dan panduan daripada pihak Kementerian Kesihatan. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan TH, sila lawati www.tabunghaji.gov.my atau hubungi Tabung Haji Contact Center THCC di talian 03-620-71919. Baru-baru ini tular mengenai gerakan memboikot serta mengajak pendeposit mengeluarkan simpanan di TH berikutan penetapan syarat jemaah haji tahun ini perlu lengkap dos penggalak. Jumlah kutipan zakat di wilayah Persekutuan tahun lalu mencecah lebih RM937 juta. Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PBZ Mawib menyasarkan kutipan zakat lebih RM1 bilion bagi tahun ini. Daripada jumlah kutipan tahun lalu itu, Mawib sudah mengagihkan lebih RM855 juta atau lebih 91% hasil kutipan zakat berkenaan kepada golongan asnaf. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata lebih RM937 juta kutipan zakat direkodkan tahun lalu, iaitu peningkatan sebanyak 13% berbanding lebih RM828 juta dikutip pada 2021. Jumlah itu merangkumi kutipan zakat lebih RM923 juta, manakala bayaran zakat fitrah yang diterima PPZ Mawib dan Mawib adalah lebih RM13 juta. Jumlah pembayar zakat harta adalah seramai 240,630 individu, manakala bagi zakat fitrah pula seramai 1,592,134 individu. Keseluruhan pembayar zakat di wilayah Persekutuan meningkat sebanyak 17% kepada 1,832,764 orang berbanding pada 2021, iaitu seramai 1,566,171 orang. Zakat pendapatan penyumbang tertinggi kepada kutipan zakat di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan tahun lalu dengan RM631 juta bersamaan 67% kutipan keseluruhan, disusuli zakat RM139 juta serta zakat wang simpanan, emas, saham, fitrah dan lain-lain. Bayi derita kepala dan muka luar biasa.
Bertemu kembali. Desaru Fruit Farm terpaksa menanggung kerugian lebih RM1.5 juta apabila hampir 90% kebun buah-buahannya ditenggelami banjir. Kebun yang terletak di Desaru Kota Tinggi seluas 87 ekar yang ditanam lebih 100 jenis tanaman itu ditenggelami air hingga 2 meter pada Selasa. Pengarahnya Alice Tong Ah Chin berkata antara pokok yang tenggelam ialah jambu air, limau bali, bidara dan pisang. Dia menyifatkan banjir ini adalah yang terburuk pernah berlaku. Alice berkata kerosakan turut melibatkan infrastruktur agropelancongan di kebunnya termasuk jalan, jambatan dan galeri agropelancongan. Ini banjir kasih kita food farm biar rugi sebab kita jambu air musim. Jambu Bali sebab sehingga Chinese New Year kami sun kita banyak memang Bali pokok-pokok lah jadi boleh cakap rugi banyak lah. Ini kali paling teruk lah sebab jambatan itu banjir sampai kita pas semua gos tanah. Jadi kita punya customer banyak tak boleh masuk. Jadi kita ada booking kita pun kasih cancel. Alice memohon agar pihak bertanggungjawab dapat mendalamkan laluan sungai Cemaran. Katanya sungai tersebut terlalu cetek dan tidak dapat menampung air sekiranya hujan lebat berlaku. Ia menyebabkan sungai melimpah dan menenggelamkan tanaman di kebun buah-buahannya. Pelajar institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas dengan banjir di beberapa negeri ketika ini akan menerima bantuan segera. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata pihaknya juga sedang mengenal pasti bentuk bantuan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa terjejas. Ia termasuk penempatan sementara yang selesa sekiranya kediaman mereka terjejas. InsyaAllah saya akan tengok kebiasaannya lah KPT ini senantiasa ada sukarelawan kita yang senantiasa membantu kalau ada bencana berlaku seperti banjir. Saya percaya kita akan insyaAllah lihat kepada masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar mahasiswa dan murid kita yang ditimpa banjir ini insyaAllah. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Pelancaran Duta TVET Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM yang dirasmikan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali di Dewan Chancellor Kampus Induk UTM Durian Tunggal Melaka hari ini. Sementara itu, Naib Chancellor UTM Profesor Dr. Masila Kamal Rudin berkata kira-kira 500 sukarelawan Tuah VT sudah bersiap sedia untuk digerakkan bagi membantu bangsa banjir di negeri-negeri terlibat. Pasukan yang terdiri daripada 300 pelajar dan 200 kaki tangan itu cukup mahir dalam menguruskan pasca banjir. Kerajaan akan mengagihkan bantuan khas daripada Padi Beras Nasional Berhad Bernas sebanyak RM50 juta kepada pesawah seluruh negara menjelang Februari ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata bantuan tunai sebanyak RM250 setiap pesawah itu akan diagihkan secara berperingkat dan dijangka selesai Mac depan. Namun bantuan itu tidak melibatkan pesawah di negeri-negeri pantai timur. Di Kelantan, Terengganu dan Pahang selesai, Kedah baru bermula. Akan semua akan dapatlah. Lewat-lewatnya juga. 2 minggu dah sekarang. Ini cepat ya, semua ada data semua. Bentuk tunai. Muhammad berkata demikian pada sidang media selepas sesi libat urus bersama Peladang Pertubuhan Peladang Kawasan PPK, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Pengkalan Kundur Alustar hari ini. Awal Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan Syarikat Padi Beras Nasional Negara Bernas untuk menyalurkan bantuan kepada pesawah padi berjumlah RM10 juta bagi tahun 2022 dan RM50 juta setiap tahun bermula tahun ini. Haramkan penjualan dan penggunaan rokok elektronik e-rokok secepat mungkin. Lebih membimbangkan apabila e-rokok itu direka menyerupai mainan sekaligus menyasarkan kanak-kanak. Ketua Pasukan Bertindak Berhenti Merokok Kluster Perubatan Kesihatan Akademi Profesor Malaysia EPM Profesor M. Haniki Nik Muhammad berkata
Kandungan nikotin yang bersifat psikoaktif itu berupaya menyerang sel otak sekaligus menjejaskan perkembangan otak kanak-kanak. Ya, nikotin adalah satu bahan psikoaktif yang toksik kepada sel-sel otak yang sedang berhubung, lalu menyebabkan perubahan kepada perkembangan otak kanak-kanak tersebut yang seterusnya akan menyebabkan berlaku perubahan-perubahan dari segi pemikiran, tingkah laku, ya, perkembangan otak itu sendiri dan sebagainya. Kajian mendapati kesan nikotin kepada kanak-kanak adalah mendedahkan kanak-kanak tersebut kepada risiko penggunaan bahan-bahan termasuk najis dadah pada masa hadapan. Jadi kita tahu ianya memberikan kesan buruk. Selain daripada itu, penggunaan rokok elektronik dalam golongan kanak-kanak seperti mana juga yang didapati kepada golongan dewasa akan mendedahkan mereka kepada pelbagai penyakit termasuk penyakit pernafasan, penyakit jantung. Tambahnya, kajian mendapati kesan nikotin yang diambil pada usia muda berisiko mendedahkan mereka kepada penggunaan dadah di masa hadapan akibat ketagihan. Justru itu katanya rang Undang-Undang Kawalan Tembakau dan juga amalan merokok serta generasi penamat wajar untuk diluluskan segera oleh kerajaan. Undang-undang atau peraturan yang sedia ada tidak cukup untuk mengekang isu epidemik rokok elektronik dan juga epidemik rokok atau tembakau yang kita hadapi di negara kita. Ketiadaan kawalan ini menjadikan ia sebagai satu alasan atau peluang yang digunakan oleh industri rokok elektronik untuk bermaharajalela dan mensasarkan kanak-kanak dan remaja supaya menjadi penagih nikotin untuk sepanjang hayat. Beliau berpendapat jika e-rokok tidak diharamkan, kawalan ketat perlu dilakukan untuk mengekang penjualan dan penggunaan secara berleluasa. Tambahnya, berdasarkan rekod, peratusan merokok di negara ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan sejak 30 tahun lalu. Malah peratusannya dilihat meningkat berikutan wujud penggunaan e-rokok iaitu 600,000 orang pada 2016 kepada lebih 1 juta perokok direkodkan pada 2019. Semalam Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, Kementerian Kesihatan KKM memandang serius serta kesal isu penjualan produk rokok elektronik atau vape di hadapan sebuah sekolah yang tular baru-baru ini. Selain menyedari bahawa Akta Racun 1952 tidak mempunyai peruntukan terhadap larangan aktiviti promosi dan pengiklanan cecair rokok elektronik atau vape, peruntukan itu katanya sudah dimasukkan di bawah rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok bertujuan mengawal selia penghasilan produk itu. Malah sudah dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada sidang Parlimen pada Ogos tahun lalu. Namun pelaksanaan terhadapnya masih tertangguh hingga kini. Kegembiraan pasangan suami isteri Muhammad Safri Sabri Zainuddin dan Zuraida Idris menimang cahaya mata ketiga direntap selepas anak kecil mereka disahkan mengidap craniosynostosis atau kecacatan tulang tengkorak ketika berusia sebulan. Nur Aqilah Zahra yang kini berusia 8 bulan membesar dengan bentuk kepala dan muka yang tidak normal. Keadaan tersebut merisaukan ibunya selepas dimaklumkan doktor pencantuman sendi tengkorak kanak-kanak kecil itu terlalu awal mengakibatkan ruang di dalam kepala menjadi sempit. Doktor ada terangkanlah pada saya kemungkinan dia punya mata dia tak berapa, dari segi penglihatan dia akan terganggu, pendengaran dia pun akan terganggu, dari segi kepala dia pun pembentukan kepala dia akan terganggu lah. Menurut Zuraida, 35 tahun, telinga sebelah kiri Nur Aqilah Zahra yang juga telah disahkan mula dimasuki air dari dalam kepala. Katanya, anak bungsunya itu dirujuk ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk menjalani pembedahan pembentukan kepala. Namun kos pembedahan yang bakal ditanggung merisaukan dia dan suami. Suaminya Muhammad Safri Sabri 35 tahun berkata, dengan pendapatan bekerja sendiri hanya sekitar RM1,000 sebulan, dia tidak mampu menampung kos pembedahan anaknya itu. Muhammad Safri Sabri sebelum ini bekerja sebagai pemandu lori namun terpaksa berhenti
kerana perlu menguruskan rawatan dan temu janji Nur Akilah Zahra setiap minggu. Beliau sekarang melakukan kerja-kerja sendiri termasuk menjual barang kitar semula dan mengambil upah memotong rumput bagi menampung keperluan keluarga termasuk dua lagi anaknya Muhammad Aqil Zafran 8 tahun dan Nur Aqil Zahra 4 tahun. Nak buat pembedahan dia kan, Akilah ni ke hospital KL, macam daripada segi tempat tinggal semua kan, perbelanjaan pun itulah saya pun bekerja sendiri, jadi agak ni sikit lah kan, daripada segi je lah kewangan semua, jadi ni sikit lah. Muhammad Safri Sabri berkata dengan tanggungan melunaskan sewa rumah di Taman Pinji Mewah Lahad sebanyak RM500 sebulan, perbelanjaan persekolahan anak-anak dan bil-bil bulanan, pendapatannya itu tidak mencukupi. Orang ramai yang ingin membantu meringankan bebanan keluarga ini boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Muhammad Safri Sabri yang tertera atau hubungi talian 011 3956 3002. Bayi 7 bulan diberi kopi segera. Masuk hari ke 30,000 pengunjung direkodkan selepas seminggu penganjuran Festival Seni Al-Quran Restu Global yang berlangsung di Kompleks Nasyurul Quran Putrajaya. Pameran seni kaligrafi Quran dan himpunan artifak dunia Islam terbesar itu dilihat berjaya menarik minat bukan sahaja pengunjung warga tempatan, malah pelancong dari luar negara. Bila tengok kehadiran, saya terperanjat. Ramai sungguh. Jadi semalam pun ramai juga, hari ini lagi ramai. Saya fikirkan masa cuti je orang datang, tapi rupanya tidak. Jadi rombongan-rombongan tak berhenti-berhenti. Jadi teruskan kerana yang pada saya yang paling penting sekali masuk je dalam, dia terasa satu ada wow factor. Dia rasa lain daripada lain. Yang kedua, bila nak keluar tu, Quran melekat dalam diri dia. InsyaAllah. Beliau dalam pada itu turut yakin jumlah pengunjung akan terus bertambah dengan berbaki 3 hari lagi penganjuran festival. Festival ini dibuka secara percuma setiap hari, Isnin hingga Jumaat dibuka bermula 9 pagi sehingga 6 petang. Manakala pada Sabtu dan Ahad, waktu tempohnya dilanjutkan sehingga 9 malam. Pelbagai aktiviti menarik turut disediakan buat pengunjung. Masuk hari ke-7 misi kemanusiaan bantuan musim sejuk untukmu Syria di Lubnan, pengarah urusan Murtada Dakwah Center Muhammad Yaakob Yusra yang menyertai misi itu memaklumkan keperluan pelarian ketika ini amat mendesak. Kekurangan bekalan makanan dan peralatan pemanas tidak mencukupi. Dan bagi memperincikan perkembangan terkini di sana, langsung di talian Skype ketika ini kita bersama Ustaz Yaakob. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Baik Ustaz, apakah perkembangan terkini misi bantuan Syria ini dan boleh Ustaz kongsikan bersama kami? Okey baik, alhamdulillah ini hari yang ke-7 dan hari yang terakhir kita berada di bumi Lubnan Syria ini. Dari segi keperluan, masya-Allah tabarakallah, minggu ni dia akan turun salji. Semalam pun cuaca sampai tak relax, sampai mencecah kosong. Ada kawasan yang 3. Kita peti kita 8 tu pun dah tak boleh blur dah rasa sejuk, maka apatah lagi mereka sangat lebih memerlukanlah. Dari segi makanan, kita ada 2 juta pelarian Syria di bumi Lubnan, kita ada 600,000 pelarian daripada Palestin, maka sudah pasti mereka sangat memerlukan bantuan. Dan kita sedia maklum, Lubnan adalah negara yang dideklar muflis, tidak ada kerajaan, maka mata wang mereka jatuh ribuan kali ganda daripada inflasi yang biasa, maka di sinilah kita sangat memerlukan dari segi makanan. Dan yang paling penting, madat di sini kita fokus kepada pendidikan untuk anak-anak pelarian Syria, Palestin dan juga Lubnan, insya-Allah. Baik Ustaz, selepas hampir seminggu ya berada di Lubnan untuk misi ini, apakah yang paling memberi kesan kepada Ustaz dan juga kru di sana? Amat memberi kesan adalah kita tengok anak-anak di sini, mereka tidak ada tempat mainan. Kita masuk sebab polisi di Lubnan tidak membenarkan pelarian-pelarian ini memiliki rumah binaan yang kekal. So bayangkan daripada 2011 krisis yang berlaku di Tanah Arab ini, mereka duduk dalam kemah dah ada yang 12-13 tahun. Maka ini satu benda yang membimbangkan, dan anak ni tak ada tempat bermain, tidak ada sekolah untuk mereka pergi. Maka di sinilah benda yang sangat memberikan impak yang besar daripada pihak Madat kita dan serantau Muslim. Kita terasa terpanggil untuk duduk di
membangunkan sistem pendidikan di sini. Alhamdulillah, kita dah pun berbincang dengan beberapa NGO di antara URDA dan juga NGO di sini termasuk dengan kedutaan untuk kita bangunkan sekolah yang memberikan pendidikan percuma kepada anak-anak pelarian dan juga anak-anak di Lubnan, insya-Allah. Baik, kemarin Ustaz ada kongsikan kepada kami misi ini selari dengan misi Murtada Dakwah Center. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan perkembangan terkini Madat dan apakah keistimewaan sempena Ramadan nanti, Ustaz? Okey, baik. Sempena Ramadan kita saya kata tadi kita nak fokus kepada pendidikan. Macam mana Madat kita bangunkan, kita menyediakan pendidikan percuma kepada orang-orang di Malaysia. Kita nak buat benda yang sama. Jadi untuk perkembangan Ramadan, alhamdulillah masjid kita almost siap. Doakan dalam bulan Ramadan kita boleh mengguna dan memanfaatkan dan kita mengalu-alukan. Dan sekarang pun tengah berjalan di Madat Hufaz Camp yang kita buat kepada orang ramai untuk hadir selama seminggu duduk dekat Madat untuk mempelajari mendalami ilmu Quran dengan teknik yang betul, cara pemakanan yang betul, dietitian yang baik untuk anak-anak ini, insya-Allah. Jadi sama juga anak-anak di sini juga kita akan cuba manfaatkan dari segi pendidikan mereka sebelum Ramadan dapat kita kick off dari segi projek pendidikan. Sekurang paling cak ayam pun boleh baca Quran dengan baik, mudah-mudahan, insya-Allah. Baik Ustaz, bagaimana penonton TV Al-Hijrah boleh bersama-sama untuk mendapat saham akhirat ini, Ustaz? Okey, baik. Boleh ke madatcenter.com, madatcenter.com, semua maklumat ada di situ dan insya-Allah tuan-tuan juga boleh masuk kepada website untuk musyiria.com, khas untuk pelarian-pelarian inilah yang kita usahakan. Kita tak nak benda ni kita terlepas sebab peluang ni, tuan-tuan tengok berita ni pun Allah pilih dan kita dapat makluman tentang keperluan ni pun Allah pilih. Saya pun bersyukur Allah bagi satu pengalaman yang besar berada dengan pelarian-pelarian di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang sama. madatcenter.com, boleh direct transfer atau pergi kepada OnPay, mana-mana sistem yang baiklah agar kita boleh dapat manfaat. Dan siapa yang menyumbang, tuan-tuan, ada 50 ibu akan diberikan secara percuma. Banyak tuan-tuan baca guling-guling tak habis pun dapat manfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Doakan untuk perjalanan pulang kami, pulang mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita boleh bawa untuk misi seterusnya adalah misi pendidikan yang diberikan kepada anak-anak pelarian, mudah-mudahan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhammad Yaakob Yusra, pengarah urusan Murtada Dakwah Center langsung dari Lubnan. Kita ke laporan seterusnya. Seorang maut manakala 8 lagi cedera dalam kebakaran sebuah bangunan apartmen di bandar Southside, Chicago, Amerika Syarikat. Api didakwa bermula di tingkat 15 sebelum merebak ke tingkat 24. Pesuruhjaya bomba Chicago, Annette Nance Holt berkata, mangsa maut ditemui di dalam bilik yang dipercayai menjadi punca kepada kebakaran tersebut berlaku. Namun, setakat ini pihak berkuasa masih belum mengenal pasti identiti mayat. Kebakaran dikatakan berlaku sekitar jam 10 pagi semalam waktu tempatan dan api berjaya dipadamkan sepenuhnya pada jam 12.30 tengah hari. Lebih 300 anggota bomba dikejarkan ke lokasi kejadian dan punca kebakaran serta jumlah kerugian masih disiasat. Rata-rata penduduk apartmen berkenaan merupakan warga emas. Di Indonesia, seorang ibu ditahan polis selepas memberi kopi segera dan susu pekat manis kepada bayi lelakinya yang berusia 7 bulan. Bagaimanapun, menurut pihak berkuasa Goa, ibu kepada bayi tersebut tidak akan dikenakan hukuman berat dan hanya akan menjalani ujian psikologi sahaja. Pihak berkuasa prihatin dan ambil maklum mengenai keadaan ekonomi keluarga tersebut. Wanita berkenaan merupakan ibu tunggal dan tinggal bersama neneknya yang cacat penglihatan. Berdasarkan video tular di aplikasi TikTok milik wanita tersebut, dia menjelaskan bahawa kopi segera tersebut juga sihat untuk diberikan kepada anaknya kerana turut mengandungi susu. Bahkan, dia juga pernah memberi susu pekat manis kepada bayinya kerana tidak mampu membeli susu formula. Bayi tersebut kini telah dibawa ke pusat jagaan untuk jagaan sementara. Dalam pada itu, isu tersebut turut mendapat perhatian Presiden Indonesia Joko Widodo. Beliau dalam satu ucapan menasihati agar masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut kerana boleh membahayakan kesihatan bayi. Beliau juga mengarahkan agar lebih banyak pendidikan serta kempen mengenai makanan sihat kepada bayi diadakan supaya kejadian sebegitu tidak berlaku lagi. Dengan itu sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa Berita Al-Hijrah juga berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel
eksklusif. Saya Adik Kemal Syarum. Assalamualaikum dan selamat malam.